Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini berkaitan dengan insiden yang yang di mana kita sebenarnya kami di Semboyan Malaysia sebenarnya inginkan satu keputusan kedamaian yang perlu dilakukan. Seperti mana kita tengok dalam kes yang tular baru-baru ni berkaitan dengan kes seorang anak yang telah melakukan perkara yang tidak sepatutnya kepada seorang ibu. Cuma saya jadi sedih pada hari ini. Kenapa saya buat live juga pada hari ini? Sebab hari semalam ibunya telah dimasukkan di hospital kerana berlaku pendarahan di bahagian kaki. Jadi hari ini saya dimaklumkan pagi ini dan kita punya sahabat Semboyan ada pergi menziarahi keluarganya, melihat keadaan ibunya sekarang ni kakinya baru dipotong kerana kita sedia maklum kalau orang yang menghadapi kencing manis ini, apabila berlaku sebarang luka terhadap anggota badan, maka ia amatlah membahayakan kepada seorang yang berpenyakit kencing manis ni, kerana dia akan merebak dengan begitu drastik. Jadi sebab itu saya jadi macam tak berapa lihat hari ni. Saya tak boleh tunjuk lama sebab di TikTok ni. Nampak tak? Nampak tak? Jelas tak? Okay. Hari ni ibunya telah dipotong kaki di bahagian kiri ke kanan? Bahagian kanan depan. Jadi sebab itu jari kan? Nampak? Perkara ni saya tak tahu apa yang diinginkan oleh anak beranak ini. Sudah pasti kita di Semboyan Malaysia banyak kes-kes yang kita hadapi. Kes ini adalah kes kenapa kita mengambil berat dan mengambil tahu kerana ia melibatkan tanggungjawab lah. Kami ni pun di Semboyan Malaysia ni bukanlah orang baik pun. Kita pun bukan yang baik sangat. Kita pun biasa bergaduh. Kita pun biasa melakukan kesalahan. Kita pun kadang-kadang dalam buat kes pun kita ada terlepas kata, terlepas cakap, terlepas perbuatan. Tapi bila kita tahu dan kita sedar kesalahan kita, maka kemaafan itu ataupun permohonan maaf itu lebih kita memilih jalan yang lebih baik. Kami sendiri di Semboyan Malaysia banyak melakukan kesalahan. Kita banyak lakukan salah cakap, salah perbuatan, terlepas kata. Banyak perkara yang kita lakukan, kita tahu itu semua adalah sebagai manusia ni tak pernah terlepas daripada kesalahan. Jadi sebab itu kalau kita melakukan kesalahan, apa yang kita perlu buat yang pertama adalah kita kena sedar kesalahan kita. Bila kita sedar kesalahan kita, kita akan cepat-cepat terus nak minta maaf dan mohon kemaafan. Itu yang paling penting. Tapi saya lihat dalam kes ni, sebenarnya saya pun sebenarnya nak tutupkan cerita ni. Pada peringkat awal, kenapa kita pergi jumpa dengan dia, kita tak nak ada campur tangan daripada pihak yang berwajib, khusus pada pihak polis. Kerana kita tahu semua bukti-bukti yang berkaitan bagaimana insiden yang berlaku ke atas ibu dia, kita tahu. Tapi sebagai seorang ibu yang meminta tolong daripada Semboyan Malaysia, sudah pasti dia tak nak tengok anak dia mengikut dalam penjara. Dia tak nak tengok anak dia duduk dalam lock-up. Dia tak nak tengok anak dia hilang kerjaya. Dia tak nak tengok anak-anak dia hilang pendapatan. Dia nakkan anak-anak dia ni sentiasa rapatkan ukhuwah kembali bersama dalam umur-umur di akhir usia ni. Apa lagi seorang ibu yang dia nak? Dia nakkan anak-anak bersama dengan dia. Itu saja. Sebab itu kita pilih untuk uruskan pendamaian. Dan kenapa kita pergi kepada live, saya nak jelaskan juga. Kenapa Semboyan Malaysia bertindak untuk buat live? Kerana individu Pak An ni buat live setiap hari, mengatakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kepada ibunya. Dan saya melihat terlalu ramai juga pengikut-pengikut yang mungkin usianya dari umur 12 tahun ke 18 tahun, yang mungkin sebahagian mereka tidak berpemikiran waras, bercakap seolah-olah mengangkat martabat seorang anak yang menderhaka, mencakap perbuatan-perbuatan yang tidak elok kepada sewajarnya kepada ibu. Maka saya bertindak untuk pergi untuk buat live supaya untuk menghentikan perbuatannya. Tapi apa yang berlaku, dia tidak berlaku sebaliknya apa yang kita harapkan. Kita harapkan setelah bertemu, jumpa mak dia, selesai masalah dan maknya kembali anaknya kembali ke pangkuan ibu.
Ibu kembali ke pangkuan anak, hidup dengan bahagia, aman damai, hiduplah sampai di akhir hayat. Itu yang kita harapkan di semua Malaysia. Tapi bila kita lihat usaha demi usaha yang kita lakukan, kita nampak begitu agresif kadang-kadang kakaknya dan juga adik-adiknya yang tidak rasa ada langsung rasa bersalah kepada ibu. Maka kami juga manusia biasa. Saya ada ibu, saya ada ibu, saya ada arwah mak mentua, saya ada ayah mentua, saya ada ayah saya kandung sendiri. Saya tahu perasaan tu. Jadi kadang-kadang of course lah kita pun rasa macam orang hajarnya kan, macam tu lah. Seorang budak yang kita rasa tak fikir ke ini perbuatan yang kau buat pada mak ayah kau ni, kepada kalau arwah ayah kau masih hidup, masih arwah ayah kau sedih dan apa yang kau lakukan kepada ibu kau. Tak kisahlah selama ni ibu kau bekerja siang dan malam, susahnya macam mana sekalipun kau tak nak ambil tahu, tak apa. Tapi kau kena ingat, daripada kau kecil kau dibesarkan oleh seorang ibu dengan ayah kau, arwah ayah kau. Ayah engkau lah yang membiayai rumah engkau, ayah engkau lah yang membiayai sekolah engkau, ayah engkau lah yang membiayai engkau punya bibik yang kau rasa macam ibu angkat kau tu yang 30 tahun dah hidup dengan kau. Jadi siapa yang biaya? Kalau tak, minta maaf lah, baik macam mana sekalipun, kalau kita tidak dibiayai gaji, siapa yang nak bekerja bang? Jadi kena faham, mak kita keluar susah-susah cari duit untuk biaya gaji, untuk bagi orang untuk jaga kamu. Bukankah itu satu kebaikan? Bukankah itu satu, orang kata, satu usaha untuk membangunkan sebuah keluarga? Tapi kalau itu pun dia tak nampak, saya pun tak tahulah kan. Tapi apa yang saya nak rumuskan hari ini adalah, saya lihat hari ini mereka tiga adik-beradik telah, pihak polis telah membuat satu kenyataan media daripada IPD Polisian, telah menangkap tiga adik-beradik ini. Cuma saya nak bagi tahu, jangan ego, jangan ego. Sebab apa? Hari ini akan ada lebih ramai. Sebab itu saya bagi tahu, aib ni bukan kita yang buka, Allah yang buka. Kerana apa? Kerana mungkin kamu nak sorokkan apa yang kamu buat kepada ibu kamu. Tapi saya cadangkanlah, sebelum ibu kamu apa ni orang kata, pergi bertemu dengan Allah, balik kepada Allah, maka kembalilah kamu kepada Allah. Sebab apa saya nak bagi tahu? Belum ibu kamu mati lagi, benda-benda yang akan berlaku pada kamu ada satu perkara yang berat. Satu, sekiranya kes ini dituduh di mahkamah, kamu akan dibicarakan kes. Maka kamu kena cari duit untuk biayai perguam, kamu nak kena cari duit bagaimana nak jamin, kamu kena cari duit macam mana kamu nak bicarakan kes. Dan kes-kes yang ada saksi dan bukti yang kukuh dan jelas, maka sekiranya hakim menilai apa yang Timbalan Pendawa-Raya presentkan kepada hakim, benda tu jelas, ada unsur-unsur jenayah yang jelas, ada unsur pukulan dan sebagainya, maka kamu akan dihukum dengan kamu akan dijatuhkan hukum oleh hakim setelah membuat penilaian. Dan benda ini akan drag lebih panjang dan tak datangkan manfaat. Kenapa saya buat kenapa saya buat live juga ini? Saya nak kamu pergi jumpa mak kamu. Mak kamu semalam masuk hospital. Hari ini kakinya, ibu jarinya dipotong. Kenapa ibu jarinya dipotong? Kerana insiden yang berlaku tentang tarikan, orang kata seretan, yang berlaku ketika kamu dan abang kamu pergi ambil dia dari rumah abang kamu yang nombor 3. Jadi sebab tu pergilah, jangan biarkan benda ini berlarutan. Sebab saya nampak ini penyokong-penyokong semboyan Malaysia dan juga netizen-netizen di luar sana semakin hari semakin membuat satu hentaman dan juga coretan-coretan yang di mana kemarahan yang melampau yang ada pada diri masing-masing. Sebab semua orang ada ibu, semua rasa marah. Jadi kalau kamu cepat-cepat pulih, dan saya tak tahu apa yang, siapa nama kakaknya tu, Yana adik kamu semua dah ditangkap. Apa lagi yang kamu nak buat? Saya dengar hari ini dia beritahu pada 9 hari bulan nanti dia akan buat satu kenyataan live di TikTok dan sebagainya lah. Saya tak tahu apa yang kamu nak bela lagi. Kalau tanya pada saya, cukup-cukuplah, berhentilah. Kerana isu ini sudah menjadi bualan netizen di seluruh Malaysia, maka sampai ke Indonesia. Orang marah betul.
Jadi apa yang kamu dapat, apa yang kamu nak tegakkan, dan sebenarnya semakin kamu mempertahankan menegakkan benang yang basah ni, semakin ramai saksi telah tampil. Kita telah mendapat beberapa orang saksi, termasuk seorang ustaz muda dan juga seorang ustaz yang mudir dalam madrasah yang memberitahu kami dan melihat insiden yang berlaku ketika ibu kamu diseret daripada rumah adik kamu, diseret daripada rumah abang kamu yang nombor 3. Dia melihat kejadian dan dia melihat apa yang berlaku. Kalau dia tampil menjadi saksi di mahkamah ke atas dia sedang cuba menyelamatkan ibu kamu, maka ia akan menjadi isu yang lebih berat. Dan benda ini ramai orang boleh menjadi saksi, sebab semua orang di tempat kejadian di rumah Pansipuri tersebut melihat kejadian itu. Di tempat kejadian itu mereka melihat, dan ada orang cuba menyelamatkan, dan dalam insiden itu ada berlaku juga. Saya tak nak sebut kat sini, tapi sebelum benda ni jadi panjang, sebelum orang keluarkan video kamu mengeluarkan parang pada hari kejadian kamu menarik ibu kamu, maka saya rasa lebih baik segerakanlah kamu berhubung dengan pihak Semboyan Malaysia dan berjumpalah dengan ibu kamu. Ibu kamu baru lepas operate, tak ada siapa jaga dia. Yang jaga dia tu adalah keluarga sepupu yang kamu fitnah macam-macam tu, yang kononnya nak ambil tahu pasal kamu tu yang sedang jaga, dan juga adik kamu yang nombor 3 yang sedang menjaga di hospital dan menantunya. Jadi saya nampak benda ini tidak akan boleh pergi lebih baik. Jadi saya cadangkan sebelum lebih ramai orang datang ke balai polis menjadi saksi, yang di mana boleh menjadikan satu bahan bukti di mahkamah, lebih bagus sebelum kes ini dibicarakan di mahkamah, pergilah jumpa ibu kamu. InsyaAllah, saya cakap, kalau kamu jumpa ibu kamu pasti maafkan kamu. Dan ibu kamu tu dah tak sihat sangat dah. Kamu kena ingat, bila berlaku insiden memotong bermula daripada jari, sekarang jari kaki, disebabkan perbuatan kamu, maka akan berterusan dan kamu tahu. Semua masyarakat tahu. Kalau orang kencing manis ni, kalau dah mula potong ibu jari, ibu jari kaki, jadi faham lah, maka masanya tidak lama. Jadi saya cadangkan, pergilah jumpa ibu kamu, berhubunglah dengan saudara mara kamu yang terdekat untuk aturkan pertemuan. Saya insya-Allah, saya sendiri di dalam mewakili Semboyan Malaysia, sekiranya kamu nak berdamai dengan ibu kamu dengan baik, saya sendiri akan pujuk ibu kamu untuk menarik laporan. Tapi kalau kamu masih berdegil, kamu masih dengan kekerasan, dengan nak buat live lagi 9 hari bulan ni, tak guna buat live. Dekat saya ada rakaman video yang di mana saksi-saksi yang ada di tempat kejadian ketika berlaku insiden antara perbuatan kamu dan abang kamu dan adik kecil kamu ke atas ibu kamu. Ibu kamu meronta-ronta, semua ada. Jadi sebab itu benda ini tidak perlu ditularkan. Benda ini tidak perlu kita berikan kepada pihak berwajib. Datanglah, Yana, pergi jumpa dengan sepupu kamu, cari jalan. Itu ibu kamu, ibu kandung kamu. Sebab kalau kamu masih berterusan dengan sifat yang keras ini, dia tidak mendatangkan kebaikan. Saya pun, kalau saya dah mula lepas tangan, ini kalau katakanlah rumusan saya yang terakhir, selepas ini saya nampak tidak ada berlaku sebarang tindakan daripada kamu. Konon ni nak buat live lah 9 hari bulan 10 ni, nak tunggu lepas mereka direman 4 hari sampai reman. Saya khawatir kalau saksi datang akan ditambah reman. Kerana apa? Sekarang ni saksi-saksinya belum tampil. Saksi-saksinya sudah datang bertemu dengan pegawai kita di Semboyan Malaysia, sudah yang berada di tempat kejadian, yang cuba menyelamatkan ibu kamu, dan ketika kamu mengeluarkan parang pun dia datang. Seorang datang jumpa dengan kami. Sebab itu saya rasa tak perlu dipanjangkan. Sebab kalau kamu nak tunjukkan kekuatan kamu pada ibu kamu, tak, apa yang kamu nak tunjuk kekuatan pada ibu kamu? Apa dia? Kalau kata kamu kuat, kamu waktu lahir dulu kamu terbang daripada langit tu masuk kat bumi.
Itu kamu kuat. Kalau kata kamu hebat ketika kamu kecil-kecil dulu basuh berak sendiri. Kalau kata kamu hebat sekalipun waktu kecil tu, waktu lahir jangan minum susu ibu. Pergi cari susu. Susu harimau ke apa kan. Kalau kata kamu hebat sangatlah, waktu kamu nak makan tu kamu pergi dapur masak sendiri, sistem tu. Masak kacau-kacau, pam-pam pakai senduk kan. Jadi kamu bolehlah kata iktirafkan kamu ni hidup berdikari daripada kamu kecil. Tapi disebabkan kita tahu kamu buat benda perkara ini semua dibantu oleh ibu kamu dari kecil, dibantu oleh bibi kamu, dibantu oleh ayah kamu, dibantu oleh adik-beradik kamu. Jadi apa yang kita nak tunjukkan kita hebat sangat kan? Hebat sangat. Jadi saya punya rumusan pada hari ini, apa yang saya nak katakan adalah masih ada peluang. Masih ada peluang untuk kes ni ditarik balik. Kes ini dipulihkan semula. Kes ini tidak dibicarakan. Kes ini tidak dituduh di mahkamah. Kes ini boleh diselesaikan dengan baik. Sebab kalau kami di Semboyan Malaysia hantar saksi ini berjumpa dengan pegawai ataupun pegawai penyiasat ataupun dikira IO kes untuk tampil memberikan video dan juga memberikan keterangan, saya rasa kalau dah sampai ke tahap itu kami pergi, maka kami tak nak reverse lagi. Kami tidak mahu berpatah balik. Jadi saya cadangkan segera saya bagi tempoh sampai esok. Sampai esok berhubung dengan pegawai kita, dengan Hafizi ke, Aboy ke, Epic ke, berhubung dengan kadar segera ataupun menggunakan siapa saudara mara yang boleh berhubung dengan kita, maka selesaikan benda ni dengan segera. Maka insya-Allah saya sendiri nakkan lihat ibu dan anaknya bersatu. Saya nak tengok benda tu. Saya sendiri nak tengok anak-anaknya menjaga ibunya dengan baik. Jangan risau pasal harta benda dunia ni. Apa nak dia risau? Kalau seorang ibu ni, dia kan di akhir hayat dia tak fikirlah ada dunia ni. Kalau dia rasa dunia ni dia boleh bagi dekat anak-anaknya, dia bagi semua benda. Pada hari kejadian mak dia datang daripada Negeri Sembilan tu, saya nak bagi tahu, emaknya menunjukkan surat sokongan untuk anaknya dinaikkan pangkat. Bayangkan kalau itu katakan ibunya tak sayang, dahlah ibunya diperlakukan macam-macam. Datang bawa surat, datang daripada Negeri Sembilan, datang ke Balai Polis Tapak. Sampai ke Balai Polis Tapak tak dilayan, anaknya datang tengok pun tak nak. Dia cuba bayangkan itu ibu yang macam mana, ibu yang baik. Saya tak kisahlah kalau waktu di zaman muda dia garang ke tegas apa. Saya sendiri pun kalau mak bapak saya, kalau ayah saya tak tegas, mungkin saya dah jadi hantu kan. Mungkin saya tak jadi manusia. Dulu saya pun pelik juga, balik ya sebelum maghrib lewat je, ayah saya dah rotan saya kan. Kalau dengar dah bunyi azan kat depan rumah, ayah saya rotan. Jadi saya dulu mungkin rasa, kenapa ayah garang sangat? Sekarang saya tahu pentingnya ayah kita nak selamatkan kita sebelum maghrib tu duduk kat rumah. Supaya apa? Supaya tak ada sihir-sihir ataupun jin-jin kat syaitan kat luar sana tu mengganggu kita. Jadi mak kita nak kita balik sebelum maghrib supaya kita dah mandi, duduk kat dalam rumah, mengaji Quran semua dan sebagainya. Itu namanya sayang. Itu namanya cinta. Tapi kadang-kadang kalau yang degil kepala batu contohnya lah, macam saya, kalau degil lah sangat, mak dia kata rotan lah sekali kan. Jadi ini sebenarnya pengajaran kadang-kadang kan. Sebab tu orang-orang lama dulu, bila dia kena rotan, dia tak pernah berdendam dengan mak ayah dia. Sebab apa tadi tak pernah berdendam? Dia kata mak ayah dia tengah ajar dia, tengah didik dia. Tak tahulah zaman-zaman apa ni sekarang ni. Sekarang ni pun mungkin kalau rotan ni benda yang mendatangkan manfaat di bawah tapak kaki yang mengikut kepada sabda Nabi SAW, Nabi ajar macam mana dalam rotan bawah tapak kaki anak ni, didik anak. Maka Nabi pun mengajar kita untuk rotan bawah tapak kaki anak untuk menyedarkan dia. Sebab tu saya bagi tahu masih ada kelapangan, masih ada ruang, pergilah. Saya bagi sampai besok berhubung dengan pegawai saya, kita Hafizi ataupun Hafiz, Aboy ataupun Epi, untuk segerakan pertemuan dengan kadar segera supaya kita bantu juga sama-sama. Saya pun tak nak tengok orang mengikut dalam menjaga ni. Masa depan awak semua masih panjang. Saya tak nak tengok. Saya dah nak tengok awak punya kehidupan hilang, karier hilang, pendapatan. Saya tak nak tengok semua benda tu. Tapi disebabkan benda ini adalah kerana agresifnya kamu orang. Jadi kalau boleh, saya nak tengok kamu orang berbaik-baik. Saya bagi tempoh, jangan risau. InsyaAllah kali ni pihak Semboyan Malaysia akan datang dengan kadar yang lembut.
kita akan datang dengan baik sangat-sangat. Sebab apa? Kita nak tengok seorang ibu ni, anak-anaknya kembali ke pangkuan ibu dan mohon maaf, lepas tu berdamai, berbaik, jaga elok. Dan saya juga mencadangkan, sekiranya kamu semua ada terkena kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sihir dan sebagainya, sebab saya mendapat salah seorang saksi yang berhubung dengan saya, yang pernah merawat rumah itu. Dia menyatakan kemungkinan dan apa yang dinyatakan tu saya ialah dalam sihir ni dia tidak mempunyai bukti yang kukuh, perkara yang gaib kita tak boleh nak cakap. Tapi mengikut kepada orang yang lebih arif billah, ustaz itu memaklumkan, ibunya, anak-anaknya semua disihir oleh seorang individu dalam rumah tersebut. Orang itu telah berkhidmat lama dalam rumah tersebut. Jadi marilah kamu semua pergi berobat dengan ustaz yang telah lama datang ke rumah kamu, mengubati kamu, berobatkan kamu semua. Setelah dah berobat, maka panggillah orang yang dituduh, yang kamu sendiri semua pun tahu siapa orang yang kemungkinan dia adalah orang yang menyihir kamu telah sekian lama. Maka suruh dia buat pengakuan dan akhirnya suruh dia bertaubat, pulihkan balik, maka hantarlah dia pulang. Jadi itu sahaja daripada saya. Jadi saya punya jadi saya punya akhir kata saya itu saja, berhubung dengan kadar segera. Mudah-mudahan insya-Allah kami di Sembilan Malaysia ni bukan nak bantu mak awak saja. Kalau awak ada penyakit, ada masalah pun kita boleh bantu, tak ada masalah. Kadang-kadang kami lihat kepada cara budi bicara antara kedua belah pihak. Dalam banyak-banyak kes ni, kes yang paling pelik lah semua yang Malaysia ambil. Kita tak ambil kes-kes macam ni. Kes-kes kita semua kes yang melibatkan penipuan pelaburan, kes alung, kes judi, kes tapi ada juga kita ambil kes-kes yang melibatkan anak dilarikan dan sebagainya, ada. Tapi kita tak pergi kepada live lah. Tapi yang ni kenapa kita pergi kepada live, kita rasa ni dah perlu. Jadi sebab itu saya punya cadangan dengan kadar segera, tolong sampaikan kepada Yana, siapa anaknya bernama Yana, untuk kadar segera berhubung dengan sepupu-sepupu untuk berhubung dengan pegawai kita aturkan pertemuan, segera ziarah mak kat hospital. Mak baru lepas potong kaki, 3 jari kaki. Kesian. Jangan sampai mak kita di akhir hayat. Saya tak nak sebut apa yang disebut oleh anaknya, katakan kalau mati nanti dia tak nak tanam. Saya nak bagi tahu, kami di Sembilan Malaysia, kalau ibunya meninggal dunia, kami di seluruh Sembilan Malaysia, warga Negeri Sembilan punya Sembilan Malaysia, kawasan sahabat Sembilan Negeri Sembilan, turun tolong kebumikan jenazah. Tapi adakah itu yang terbaik? Yang lebih baik, lebih afdal anaknya yang imamkan jenazah ibunya, anaknya yang tanam ibunya, anaknya yang akan pikul jenazah tu daripada masjid pergi ke liang lahat, dan turunkan yang letakkan ke arah kiblat, biarlah seorang anak. Tapi kalau tak ada orang nak buat demikian, kami sanggup menjadi anak kepada insya-Allah. Jadi itulah saya punya cadangan, jangan lambat-lambatkan, segerakan. Itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.